ya. Jadi moga-moga kita dapat manfaat daripada kongsian sebentar tadi. Right. Apa khabar semua tuan-tuan? Boleh unmute kan tuan-tuan sekejap. Tuan nampak tak skrin bawah belah kiri? Boleh tekan unmute. Bagi dengar suara sikit, tambah semangat saya juga. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Tu yang nak dengar tu. Nak kena dengar suara sebenarnya saya. Ini kalau dia nampak, tengok gambar je nampak macam tak dapat semangat sikit. Ni nanti nampak. Barakallah. Semua sihat kan? Syukur. Okay, baik. Jadi, tahniahlah tuan-tuan dan juga ucapkan terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kami untuk sedikitlah ilmu yang kita boleh kongsikan. Bukan nak mengajar tapi kami ada beberapa pengalaman yang berbeza, insyaAllah kita akan kongsikan. Baik. Baik tuan settle cantik Okey, baik. Boleh unmute semula. Boleh mute semula, mute. Boleh mute. Alhamdulillah. Okey. Baik. Jadi saya akan sharekan skrin saya pula. Tadi Mizi punya, sekarang saya akan sharekan skrin saya pula. Okey, sebentar ya. Okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Saya harap semua dah terima skrin tu ya, insya-Allah. Baik. Moga-moga semua dapat melihat dengan baiklah skrin ini, insya-Allah. Salam perkenalan daripada saya. Baik. Nama saya Rizwan bin Muhammad Said. Saya daripada Selangor lah, daripada Kelang, Selangor. Jadi sebenarnya saya ni kerap juga sebelum ni pergi ke Sabah. Jadi rasa teruja sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan sahabat-sahabat di Sabah di bawah tajaan Setco. Jadi syukur. Jadi sekarang ni kita dengan gangguan-gangguan COVID-19 ini rata-rata memang perniagaan ni nampak agak kurang stabil lah. Even bisnes-bisnes yang besar kan, penerbangan semua terkesan, apatah lagi kita yang umpama semut merah saja. Tetapi kita yang penting kita usaha untuk memperbaiki keadaan kita yang ada sekarang ini, insya-Allah. Baik. Baik tuan-tuan tuan, bila saya sebut hello, tuan-tuan boleh type tak yes? Hello? Cantik. Nur Afniza, Erna, baik Ros, Awang, Rafiq. Masya Allah. Okey, baik. Nak dapat feel sebenarnya, insya-Allah. Baik. Jadi dalam musim COVID-19 ini istilah yang kita gunakan agak related lah juga dengan COVID-19. Jadi kita nak perniagaan yang kita ceburi ini sustain. Makna tahan lasak walaupun ujian macam-macam, kita masih boleh bertahan untuk menjana ekonomi dan juga keuntungan bagi kegunaan kita dan juga ahli keluarga kita. Jadi apa yang saya akan kongsikan dalam analisa model perniagaan ini, ada beberapa tools lah yang agak simple. Cuma saya nak refresh dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan dapat tak email daripada pihak kami untuk sediakan satu template dia panggil business model canvas? Ada tak? Okey. Kalau tak ada saya tunjuk dekat slide nanti. Jadi kalau tuan-tuan dan puan boleh sediakan satu helai kertas dan juga pensel, dah cantik dah. Saya akan bantu untuk menggunakan tools ni. Menarik kan tools ni, insya-Allah. Ya? Okey, baik. Jadi saya akan teruskanlah. Baik. Sebenarnya bila kita cerita pasal nak sustain dalam perniagaan ni, kita kena tahu sistem imunisasi perniagaan kita. Maknanya mampu ke perniagaan kita ini bertahan walau diuji dengan pelbagai jenis virus yang mengganggu sistem kita sekarang. Baik. Jadi yang pertama, kita kena pastikan bahawa perniagaan yang kita ceburi ini secara peribadinya memang kita seronok nak buat. Kita seronok sangat nak buat. Kalau ni saya tunjuk gambar pelawak jet ni kan. Kalau kita tengok dia bila buat, dia perform tu nampak lively. Jadi cantik sebab mungkin dia memang minat sangat buat kerja ni. Maknanya dia rasa puas dengan pencapaian dia.
Jadi nak kita reflect balik. Adakah perniagaan kita, contoh kalau kita jual tudung contoh kita buka kedai pakaian, mana kita memang minat dengan perniagaan ni. Mana bila kita tengok orang memakai tudung yang kita jual, kita rasa puas. Orang menggayakan pakaian yang kita design, yang kita jual, maka kita rasa, oh seronok kita tengok orang ni pakai pakaian yang kita jual. Jadi ini yang pertama sekali, penting kena tengok pastikan bahawa perniagaan ini secara peribadi memang kita suka. Jelas tuan? Okey tak tuan? Okey. Okey, tunjuk good. Saya nampak. Okey, baik. Cantik. Okey, baik. Mana yang penting secara peribadi, mantap. Memang kita suka. Ni yang pertama. Baik, yang kedua apa? Kita nak perniagaan ni biarlah menguntung kan. Maknanya kalau perniagaan tak untung, tu bukan perniagaan tuan. Itu lebih kepada social responsibility saja. Yang penting kita nak perniagaan ini menguntungkan. Kan? Jadi maknanya kalau kita jual apa saja benda, bagaimana sebenarnya kita nak strategikan perniagaan kita supaya kita dapat untung. Jadi kita berbalik semula mesti ada ilmu. Yang penting dapat ilmu. Jadi hari ini dalam untuk menghasilkan keuntungan, maka saya akan kongsikan kita panggil business model canvas. Jadi insya-Allah tuan-tuan nanti tuan-tuan boleh follow rapat saya. Follow rapat-rapat, insya-Allah saya akan bantu bagaimana nak menggunakan template ini. Baik, yang kedua maknanya perniagaan biar menguntungkan. Dan yang ketiga, perniagaan ini mestilah sah di sisi undang-undangnya. Biarlah perniagaan ini tidak membuatkan kita berisiko untuk dipenjara kan, kena tangkap. Kan? Maknanya kalau kita kata ada benda orang buat kerja-kerja haram, untung banyak tapi salah di sisi undang-undang, maka ada risiko kan. Jadi baru-baru ni semasa PKP ada orang jual air ketum. Kalau tuan-tuan perasan dia sanggup nak berniaga, nak buat untung. Dia seronok buat kerja tu sebab kerja mudah, untung banyak. Dah dia gunakan perkhidmatan Food Panda untuk mengagihkan, mendistributkan air ketum yang dia buat. Lalat dia kena tangkap. Habis sekali dengan package. Polis order air ketum dengan owner-ownernya sekali. Jadi ini maknanya ia berisiko untuk kita dipenjarakan. Jadi andai kata perniagaan yang kita jana ini, yang kita gunakan ini mempunyai 3 elemen penting dekat sini. Yang pertama, kita bangga, kita suka buat dengan dia. Secara peribadi, yes, kita suka. Ini yang pertama. Baik, yang kedua, perniagaan biar menguntungkan. Biar menguntungkan. Dan yang ketiga, legal dari segi sudut undang-undang, sah di sisi undang-undang negara kita. Jadi insya-Allah kalau perniagaan yang kita buat sekarang ini ada elemen, 3 elemen ini, saya yakin perniagaan tuan-tuan dan puan-puan akan sustain dan mampu memperbaiki keadaan ekonomi kita dan seterusnya membantu perkembangan ekonomi negara. InsyaAllah. Dapat tuan? Okey, cantik. Setakat ni okey? Okey, baik. Alhamdulillah. Baik, inilah maksudnya saya nak kongsikan ialah penggunaan tentang business model canvas. Baik, saya akan tunjukkan skrin ni. Okey, template dia beginilah. Business model canvas. Jadi saya bagi masa tuan-tuan masa untuk 2 minit. Boleh tak sediakan roughly table ni? Boleh conteng dekat kertas lah. Boleh tak? Tolong tuan 2 minit. 2 minit. Sediakan kertas dengan pensel dan buat ada 9 elemen dalam kertas A4 tu. Dah amat memadai dah. Okey, cantik. Razaini Ahmad, terima kasih banyak. Baik respon, baik. Okey. Afniza pun nampak sedang prepare tu. Okey, cantik. Okey. Cuma muka saya tak nampak semualah. Mana yang on tu okeylah. Erna Marina, okey, cantik. Terima kasih. Alright, Mas ni. Boleh. Terima kasih. Diana Elias, okey. Okey, tinggal 1 minit lagi untuk sediakan. Tulisan tak payah cantik tuan janji kita sendiri faham. Saya amat berharap sungguh bahawa penggunaan business model canvas ni mampu membantu kita lah. InsyaAllah. Okey, Hasrina Abdul Muin. Baik, terima kasih banyak. Okey, baik. Ada 30 saat lagi. Okey, 30 saat lagi. Yang penting kotak tu dulu. Masih isi kita boleh isi sama-sama. Buatkan kotak dia cantik lebih kurang macam tu. Okey, mudah dah. Alhamdulillah. Alright. Okey, baik. Saya akan mulakan Jadi, tuan-tuan ini pengalaman saya mengendalikan khusus usahawan yang saya kongsikan dengan pelbagai jenis usahawan yang ada. Yang ini saya buat di Kelantan. Usahawan ini terdiri daripada yang menyediakan khidmat spa,
salon yang ada menyediakan khidmat membaiki kereta. Alhamdulillah join ni sampai. Okay, done. Baik, alhamdulillah. Ada juga perniagaan yang mengusahakan berasaskan makanan, jual kerepek, buat cookies. Jadi saya mengharapkan perniagaan ini juga ada di kalangan pihak tuan-tuan dan puan-puan. Ada ke yang buat cookies ke? Yang jual kerepek mungkin? Ada ke? Buka spa, buka bekam, repair kereta, electrical. Kalau ada bagus, cantik. Mudahlah untuk mengikuti ni. Tapi sebenarnya apa saja perniagaan semua boleh. InsyaAllah kami akan bantu. Baik. Jadi ni ada beberapa praktikal lah yang kita buat. Maka setiap peserta dia akan gunakan sendiri idea-idea dia. Kemudian dia akan tampal di kertas yang kami sediakan tu. Business model canvas yang template yang besar. Oh, ada jual kerepek pria, betik. Wow. Oh, nampaknya bila ke Sabah saya kena makan tu. Kerepek-kerepek macam tu. Nampak very rare tu dekat sini. Jarang dengar kerepek betik tu. Buah betik ada, biar betik kan. Jadi insyaAllah. Baik. Okay, baik. Alright. Jadi dalam program-program kalau kita dapat, insyaAllah kalau kita ada rezeki kita dapat pergi ke sana dan kita dapat melakukan praktikal lebih banyak, insyaAllah tuan-tuan. Jadi maknanya kalau tu, selepas mereka dah design business model canvas tu, mereka akan menjual. Kami waktu tu kami sediakan kerepek. Kerepek, beberapa jenis kerepek, contohnya kerepek pisang, kerepek ubi, kemudian ada kerepek sotong. Jadi dekat situ ialah mereka kena packing semula kerepek-kerepek ni. Mereka kena packing semula ikut kesesuaian perbincangan daripada kumpulan masing-masing lah. Kemudian mereka dibenarkan menggunakan printer. Kami sediakan printer untuk mereka print, membuat logo masing-masing. Kami akan bantu mereka bagaimana nak buat logo. So mereka akan lekatkan di packaging masing-masing dan mereka akan jual. Mereka mencarilah customer-customer mereka di tempat yang kami mengendalikan khusus ini. Jadi insyaAllah dia dapat digunakan untuk oleh pihak tuan-tuan dan puan-puan. Setakat ni okey? Okey, cantik, okey. Good. Baik, thank you. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan BMC. Saya ucap sekali lagi BMC tuan-tuan Business Model Canvas. Bukan kaleng-kaleng tuan-tuan. Bukan kaleng-kaleng. Sebabnya McDonald menggunakan business model canvas untuk improvekan bisnes dia. Nak menstrukturkan semula perniagaan dia. Kalau kita tengok, McDonald tengok dia punya branding dengan baju dia ada, kan, stokin, plastic bag dia, I'm loving it. Ini antara tagline yang dia gunakan. Bagaimana dia nak memastikan bahawa orang aware tentang kewujudan dia. Maknanya dia buatlah satu trademark ataupun tagline yang catchy. Jadi kita buat gitu. Kalau daripada jauh kita dah tengok bangunan McDonald ini sekian ni. Kita dah nampak dah dia bentuk bumbung atas dia macam mana kan. Jadi maknanya kalau kita ada jual kerepek kita tahu kita kena branding macam mana logo kita. Biar kita ada image di dalam pasaran luar itu. Jadi insyaAllah. Boleh tuan Alright, cantik. Halo. Yes. Okey, baik. Terima kasih banyak tuan Baik. Jadi saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak mengisi business model canvas ini. Boleh InsyaAllah. Dah ready dah? Kertas semua dah ada anak-anak muridnya insyaAllah. Allahu Akbar. Nanya perkongsian Allah. Saya pun masih belajar sebenarnya. Baik. Alright. Jadi kalau dalam business model canvas ini dia ada 9 segmen dekat situ. Ada 9 kolom yang perlu kita isi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita dah ada dah benda ni. Cuma kita tak letakkan di tempat yang sepatutnya. Bagaimana kita nak kaitkan elemen-elemen ini di antara satu sama lain agar yang penting sekali kita generate income lah. Kita ada pendapatan yang baik insya-Allah. Sila rasa kerepek. Okey. Tuhau pun ada tuan. Tuhau macam tawau kot. Okey, baik. Insya-Allah tuan-tuan. Ada masa insya-Allah. Nanti kami akan sampai ke sana insya-Allah. Baik. Dia ada segmen-segmen penting yang perlu diisi dulu. Baik. Segmen yang penting. Tuhau tuan Tuhau masya-Allah. Saya pun tak tahu apa tuhau tu Alah. Tempatnya kena pergi Sabah lagi tuan Ada lagi saya tak faham Baik. Ada 3 elemen penting. Yang pertama sekali kita kena isi. Okey, baik. Lato campur 5. Okey, masya-Allah. Okey, baik. Okey, baik. Jadi, apakah elemen yang pertama yang kita perlu isi ialah customer segment. Tuan-tuan, customer segment ni kita biasa dengar sebenarnya. Kita punya klien macam mana, pelanggan kita nak cari macam mana. Jadi, bagi McDonald, mereka telah menetapkan 3 elemen utama di dalam customer segment ini.
Jadi bagi McDonald, dia nak cari dia punya target market dia ialah family. Mana orang yang berkeluarga. Ni yang pertama. Yang kedua, mereka suka target customer individu remaja, budak-budak muda. Budak-budak muda ni biasalah suka hang out, lepak-lepak, makan nak cepat, mudah semua kan. Jadi benda yang tak berat. Jadi kita tengok bagaimana kan. Jadi customer segment ini benda dia. Maknanya kita, apa produk atau servis yang kita nak tawarkan kan kepada golongan ni. Jadi tu maknanya kita tengok produk kita macam mana, kita rasa baik, inilah yang aku nak tawarkan kepada golongan-golongan begini ataupun individu dewasa, insya-Allah. Jadi McDonald dia target 3 dia yang penting. Family, individu remaja dan individu dewasa. Setakat ni okey. Cantik, alhamdulillah. Baik. Ini adalah elemen yang pertama. Mari kita tengok yang kedua. Yang kedua ialah value proposition. Value proposition. Value proposition ini ialah apakah nilai tambah ataupun unique selling point kita. Produk kita tu yang kita nak bagi, nak hidangkan kepada customer segment tadi. Jelas tak tuan-tuan? Ini sebenarnya bagaimana apakah nilai tambah yang kita boleh bagi dekat golongan yang kita dah pick 3 golongan utama ni tadi. Jadi kalau kita boleh bagi, insya-Allah settle masalah. Jadi kalau McDonald, dia target family, individu remaja dan individu dewasa. Maka bila family datang nak makan di McDonald, mereka nakkan satu suasana yang seronok. Makanan sedap. Saya jangka semua orang mesti setujulah, ramai setuju bahawa makan burger McDonald antara yang paling sedap. Tapi jangan makan sekarang lah tuan-tuan masa buka nanti. Jadi maknanya dia dah target dah. Maknanya kalau budak-budak muda ni memang dia nak ada makanan yang sedap. Kualiti dijamin. Dan yang ketiga fast food lah. Kalau kita tengok matchingnya antara customer segment dengan value proposition. Jadi maknanya nak dapatkan pelanggan ni datang ke tempat dia ataupun membeli produk dia, suasana yang seronok, makanan yang menyelerakan, kualiti dijamin. Kualiti memang dijaga sungguh. Kan? Dan juga fast, maknanya cepat. Kalau kita tengok, kalau di Shah Alam ini, banyak McDonald ni akan berada di kawasan perumahan. Tak jauh daripada kawasan perumahan. Family datang shopping, bawa anak-anak semua dekat shopping komplek, dah tentu ada. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang berlaku di Shah Alam ini, ada UiTM. Dan UiTM, berdekatan UiTM itu, McDonald dia memang crowded. Ramai saja. Cuma sekarang je lah, kosong. Semua order on delivery saja. Jadi maknanya kalau kita tengok kaitan di antara satu dengan dua tu, customer segment dengan value proposition ni saling berkaitan antara satu sama lain. Baik. Setakat ni jelas tuan Jelas Okey, yang kedua cantik, alhamdulillah. Baik. Kita pergi elemen yang ketiga. Elemen yang ketiga ialah revenue stream. Revenue stream. Okey. Revenue stream ini bermakna di dalam perniagaan kita selain kita jual produk untuk dapat keuntungan, kita juga perlu memikirkan apakah cara lain untuk kita dapat duit, kita dapat cash daripada bisnes yang kita buat ni. Kalau kita contoh, kalau McDonald, dia gunakan franchise fees. McDonald satu big organisation. Tetapi dia buka franchise. Kepada orang-orang siapa yang berminat nak buka franchise McDonald, mereka perlu bayar dengan McDonald. Tuan-tuan harga untuk satu franchise, bayaran kepada McDonald adalah hampir 200,000 untuk dapat hak membuka franchise. McDonald do nothing, dia tak buat apa-apa pun. Kau nak buka guna nama aku, kau bagi aku 200,000. Aku bagi izin kau buka. Yang lain investment kita kena buat sendiri. Kita kena banner franchise tu sendiri. Tapi dari segi pendapatan untuk McDonald itu sendiri, dia dah dapat franchise fees dekat situ. Ini yang pertama. Apa lagi revenue stream kita? Lokasi restoran, makna biar strategik. Jadi kalau kita tengok dalam perniagaan kita, contoh sekiranya kita ada kedai. Ramai ada kedai kan tuan-tuan kat sini? Ada kedai ke? Ada kedai, okey. Afrizah ada kedai, okey baik. Jadi kalau kita tengok, banyak revenue stream yang kita boleh buat daripada existing business yang kita ada ni. Jadi saya cuba detailkan revenue stream ni. Berdasarkan pengalaman saya, ramai orang start dengan revenue stream ini. Baik, saya cuba bantu tuan-tuan dan puan-puan bagaimana sebenarnya kita nak kena pasti revenue stream kita. Tuan-tuan boleh tengok dekat slide ini bahawa selain daripada produk sebagai revenue stream kita, kalau kita ada kedai, kita boleh buat pengiklanan. Contohnya kalau ada orang nak tumpang iklan dekat kedai kita kan, kita sediakan tempat,
Encik boleh tak kalau berminat untuk letakkan iklan nak tampal poster dekat kedai kita, kita boleh bagi mereka peluang dan kita charge. Kita dapat duit lah, kita dapat cash money. So kita utilizekan apa saja yang ada dalam effort kita, dalam kawalan kita boleh gunakan. Mungkin ada orang kedai kita mungkin agak besar, kita boleh buat ruang untuk sewaan. Ini antara kaedah bagaimana sebenarnya item-item dalam revenue stream ni, rangkaian-rangkaian untuk kita bantu generate revenue untuk syarikat kita. Kan? Jadi kalau kita tengok kalau macam YouTube, kalau tuan-tuan biasa tengok kan ada subscription kan. Jadi ini sebenarnya dia orang dapat duit macam ni lah. Ini makna revenue stream mereka. Kalau macam McDonald tu, kalau kita tahu ada dia orang masuk membership kan, dia orang kena bayar. So banyak benda yang kita boleh buat. Macam McDonald kita boleh buat event dekat situ. So ini antara bagaimana McDonald dia mempelbagaikan revenue stream mereka. So kita tengok pada kita, ada yang jual tudung atau pakaian tak kat sini? Kan? Okey, Afniza, okey jual. Okey baik. Maknanya andai kata kita jual pakaian, kita jual tudung, antara salah satu revenue stream yang menarik yang kita boleh buat ialah perundingan. Kita boleh offer dengan pelanggan kita khidmat nasihat. Kalau kita boleh matchingkan pakaian mereka dengan tudung mereka, contoh dia, akak nak gayakan begini ya. Akak boleh gunakan khidmat saya. Kita offer ni perundingan ni dengan harga yang berpatutan lah. Jadi maknanya kita boleh mempelbagaikan bagaimana perniagaan kita, bukan saja kita jual tudung, jual pakaian, tetapi kita juga boleh buat khidmat nasihat kepada pelanggan kita. Ini mudah insya-Allah. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan rasa? Menarik tak? Okey tak benda macam ni? Kan? Banyak kita boleh buat. Jadi mana dekat revenue stream ini dia menyatakan bahawa bukan saja kita jual produk, tetapi dari segi facilities, utilities yang kita ada, kita boleh utilizekan untuk dapat cash money untuk membantu perniagaan kita. Alright. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Jangan takut berat sangat, jadi sikit. Tunjuk good sikit. Bagi gerak-gerak sikit badan kita. Bagi gerak-gerak sikit. Baik, alhamdulillah, cantik. Alright. Kalau depan saya ni memang teruk, memang kita boleh buat energizer. Tapi dah tak ada ni tuan-tuan dan puan-puan, energizer sendiri. Baik. Razaini baik. Elna, okey, alhamdulillah, syukur. Hasrina, baik, cantik. Saya boleh seterus saya pergi seterus. Boleh saya pergi seterusnya? Okey, cantik. Alhamdulillah. Baik. Kita dah masuk model elemen yang keempat. Elemen yang keempat, kita masuk kepada channel. Baik. Channel boleh tonton filem The Founder, kisah. Wah, ada filem. Okey, insya-Allah nanti saya tonton. Okey, baik. Alright. Baik elemen yang keempat kita panggil channel. Jadi channel inilah sebenarnya adalah bagaimana pelanggan boleh dapat barangan kita ni ataupun perkhidmatan kita. Bagaimana mereka boleh dapat? Kan, secara online ke, kan, kena datang kedai ke, kan, ataupun special delivery. So ini yang mana yang kita buat. Okay, kalau macam McDonald, mereka perlukan lokasi franchise lah. Belum ada lagi orang order makanan, dia hantar online saja. Keluar kat komputer, klik, boleh rasa kenyang. Tak boleh lagi. Kan, maknanya secara fizikal makanan tu kena hadir di depan pelanggan itu, baru mereka dapat merasai nikmat makanan itu. Kan. Ini yang pertama. Maknanya yang kedua, melalui delivery lah. Jadi ini makna dua channel utama McDonald gunakan. Jadi kita tengoklah kalau kita provide jual keripik, bagaimana yang paling selamat kita buat. Kalau kita post, kita nak guna post yang mana. Kalau tidak kan order keripik sampai jadi bubur. Jadi kita tak nak jadi begitu. Maknanya kita kena tahu apakah channel yang sesuai untuk pelanggan mendapatkan produk kita ataupun mendapatkan khidmat kita. Contoh kalau kita buka spa, kan, pelanggan nak datang macam mana, ataupun kita sendiri pergi kat tempat dia. Ini antara kaedah lah. Jadi kita kena tahu channel dia macam tu. Maknanya datang ke tempat kita ataupun kita datang ke sana. Ini antara kaedah dia, insya-Allah. Okey, baik cantik. Settle Baik. Saya akan pergi yang seterusnya, relationship. Baik. Relationship ini ialah nak memastikan bahawa pelanggan masih segar ingatan dia terhadap kita, servis kita, kedai kita. Jadi sebenarnya dia berkaitan dengan customer service kita lah. Bagaimana kita melayan pelanggan apabila mereka ni bertemu dengan kita, bagaimana produk yang kita packingkan, kita hantar kepada mereka ni cantik ke tidak, kan. Jadi ini maknanya bagaimana customer care kita. Maknanya cantik tak?
kita berkomunikasi dengan yang mereka ni baik tak? Jadi kalau kita tengok McDonald mereka menggunakan terminal media, macam-macam media dia guna. Dia nak memastikan bahawa yes, McDonald sedang buat promosi contoh dia. Makna customer relationship dia power tuan-tuan. Saya pun terjebak masa PKP ni. Tengah-tengah baca FB, tengok FB browse, tiba-tiba masuk iklan dia dekat wall kita. Saya rasa tuan-tuan dan puan pun terkena juga. Pizza Hut lah, KFC lah. Tak boleh buat apa. Kita pun terus inilah dunia dia. Kan? Inilah dunia dia. Maka memang terjebak juga. Jadi maknanya tuan-tuan, customer relationship ni sebenarnya banyak sekarangnya adalah berkaitan dengan online punya strategi marketing lah. Sekejap lagi saya ceritakan sikit-sikit, tak boleh banyak tuan-tuan. Tekak pun kering sebenarnya kalau cakap banyak-banyak bulan-bulan Ramadan ni. Kan? Jadi kita kongsikan sedikit sahaja. Baik. Okey tuan setakat ni sampai customer relationship cantik tuan Saya sebab tak nampak tuan-tuan sepenuhnya respon suara macam mana, jelas ke tak jelas kan. Kalau cantik, okey baik. Saya akan pergi yang seterusnya. Baik Erna. Jelas, alhamdulillah. Faham, cantik. Tuan-tuan dan puan-puan, andai kata kalau tuan-tuan ada masalah, masih tak berapa nak faham, tuan-tuan dan puan boleh contact kami balik. Saya akan advise tuan-tuan sedikit apa yang boleh kami bantu. Tak apa. Lepas-lepas ni kita masih lagi menjadi sahabat kita akan terus menjadi sahabat tuan-tuan dan puan-puan semua insya-Allah. Baik, saya akan bergerak pada seterusnya. Key activities. Nama pun activity, maknanya perbuatan. Key activities. Key activities ini ialah merupakan untuk yang kita apakah pekerjaan ataupun perbuatan yang kita perlu buat untuk memastikan bahawa kita punya bisnes running. Maknanya kerja yang kita buat hari-hari. Maknanya kalau kerja tu kita tak buat, maknanya bisnes kita tak jalan lah tuan. Ini yang penting sekali. Maknanya kalau pekerja duduk saja maka bisnes tak jalan, kan? Contohnya kalau McDonald dia bergerak dengan periklanan tentang periklanan. Baik, tentang periklanan. Memang diorang ni ini antara rutin dia. Yang kedua, menjual makanan dan minuman secara konsisten. Maknanya McDonald kalau dia tak jual makanan, dia tak jual minuman, maka dia tak bisnes lah sebenarnya. Sebab itulah main produk dia, jual makanan dan minuman. Maknanya kalau aktiviti itu tak ada, maka mereka tak ada bisnes. Jadi kita tengok maknanya kalau kita bagaimana pula bisnes kita. Selepas ini saya akan cuba ambil contoh daripada pihak tuan lah, tuan-tuan dan puan untuk bantu sedikit. Baik, ini key activities. Mana key activities? Ialah aktiviti yang kita perlu buat setiap hari untuk memastikan perjalanan bisnes kita lancar dan mendatangkan keuntungan. Baik. Jelas tak insya-Allah untung, insya-Allah untung. Baik. Selepas key activities, kita akan bergerak seterusnya, elemen yang seterusnya. Key resources. Baik. Key resources ni ialah bermaksud apakah sumber yang kita perlu ada untuk menjalankan key activities tadi. Dan maknanya apakah benda ataupun siapa yang perlu kita ada untuk menjalankan key activities tadi. Jelas tak? Okey tak? Faham tak? Okey, baik, cantik. Jadi maknanya kalau di McDonald nak jual makanan, nak sediakan makanan, nak buat packaging, dah tentu mereka perlukan pekerja terlatih. Maknanya well trained punya employee. Kalau tidak, dah tentu tak boleh buat kerja. Betul kan? Jadi maknanya kalau kita tengok dekat sini, maka key resources dia ialah pekerja terlatih. Sebab nak buat kerja key activity tu ialah mereka ni lah. Itu yang benda. Kemudian yang kedua, lokasi franchise. Maknanya dia nak kena ada satu tempat yang sempurna, fully equipped dengan peralatan untuk memasak, ada sumber elektrik, maka dia perlu ada lokasi franchise. Jadi maknanya key resources ni ialah bagaimana, apakah caranya untuk key activities ini dilakukan, insya-Allah. Baik tuan setakat ni ada nak tanya soalan ke? Ada nak tanya soalan? Boleh type, boleh unmute sekejap. Kalau ada nak tanya soalan? Ada ke? Siapa-siapa nak tanya soalan? Okey, semua faham semuanya. Semua terang hati, alhamdulillah. Cantik. Baik. Alright, baik. Boleh saya pergi yang seterusnya insya-Allah tuan-tuan Okey, baik. Yang seterusnya kita pergi kepada key partners. Baik. Key partners ini ialah sebenarnya partner-partner yang kita perlu ada ataupun pihak-pihak yang perlu ada. Kalau tidak, kita tak boleh buat bisnes. Kita tak boleh buat bisnes. Key partner. Contohnya kalau macam McDonald, mereka perlukan sahabat-sahabat seperti corporate, key partners. Mereka perlukan sahabat seperti PBT.
Sebab apa? Bila mereka nak buka franchise, mereka perlukan kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan, pihak korporat yang boleh membantu mereka untuk menjadi pelanggan-pelanggan utama. Jadi ni key partners ini untuk menentukan kejayaan untuk mereka sukses dalam aktiviti ini. Franchises. Maknanya sekiranya dia nak berkembang maju, mereka kena ada franchises yang banyak. Makin banyak franchises, makin banyak produk akan pergi. So maknanya key partners ni ialah kalau tak ada mereka ni, bisnes tak boleh buat. Bisnes tak boleh buat. Dan tidak dilupakan supplier lah. Supplier ni dia mereka yang akan hantar barang-barang makanan, raw material kan, barang basah, barang kering, packaging, everything. Jadi suppliers ini merupakan salah satu daripada key partners kepada McDonald, insya-Allah. Baik. Okey, kita akan masuk yang last dalam elemen ni. Setakat ni okey, cantik. Baik, cantik. Alhamdulillah, baik. Kita akan pergi yang terakhir ialah kita panggil cost structure. Baik. Apakah cost structure? Baik. Cost structure ni ialah kos-kos utama bagaimana sebenarnya kita nak menjalankan aktiviti dan resources tadi. Kan ingat tadi key activity dengan key resources, betul kan? Key activity dengan key resources. Jadi, apakah kos yang kita perlu gunakan untuk menjalankan tu tadi? Maknanya, kita nak buat pengiklanan, contoh key activity kita. Kita nak menjual makanan. Inilah kos kita. Kan makna kita perlu ada kos membina franchise, kos untuk membeli bahan-bahan basah. So ini maknanya cost structure kita. So dalam bidang kita tengok cost structure kita bagaimana pula. Kan? Apakah cost structure kita? Jangan kita terlepas pandang kos-kos ini. Sebab kadang-kadang pengalaman saya berkongsi, ada orang dia terlupa tentang kos-kos utilities. Kos-kos transportation, kos telefon. Dia terlupa. Sebenarnya ke bil-bil tu mereka kena bayar. Tapi mereka tak masukkan di dalam cost structure tu. Jadi bila tengok jual banyak tapi untung tak ada. Sebab apa? Terlepas pandang cost structure ni. Jadi saya mohon sangat nanti bolehlah tengok sikit-sikit, kalau ada masalah boleh hubungi kami insya-Allah. Jadi maknanya kalau kita tengok cost structure untuk McDonald, mereka untuk menjalankan periklanan, nak jual makanan, nak mendapatkan pekerja terlatih, lokasi franchise, so mereka perlukan kos untuk penyelenggaraan, nak membina franchise. Ini cost structure mereka. Kan? Gaji pekerja. Pekerja nak beri latihan, nak beri gaji, maka perlukan kos. Jadi ini dimasukkan sebagai cost structure, makna gaji pekerja. Memenuhi kehendak pelanggan. Tuan-tuan, kalau kita tengok key activities, key resources, maknanya bila kita nak menjual makanan, memenuhi kehendak pelanggan ni penting. Jadi makna kita perlukan kos untuk memberikan packaging yang cantik kepada pelanggan kita. Kita perlu memberikan khidmat yang paling selesa untuk pelanggan kita. Jadi kita perlu masukkan cost structure. Itu sebab kalau kita ada kedai, kita kena ada aircon yang namanya aircon lah. Bukan aircon tapi panas. Kalau kita tengok kan, jadi itu bukan nama aircon. Kadang-kadang kita tuan-tuan perempuan perasan, kita pergi, saya pernah pergi sebab rumah saya tak jauh daripada GM Klang. Jadi ada satu kedai tu, nama kedai tu jual-jual pakaian, saya masuk panas, tak selesa. Jadi maknanya dia tak memenuhi kehendak pelanggan. Sebab apa? Cost structure dia tak masuk tentang utilities ni. Jadi tu antara kelemahan dia. Jadi dia terlupa nak masuk. At last dia kata, oh alah rugilah. Jadi kena jimatkan aircon lah. Dia jimat, nampak jimat tapi rupanya pelanggan lari, rasa tak selesa. Jadi dengan elemen yang berada di dalam business model Canvas ini, insya-Allah akan membantulah tuan-tuan dan puan memperkemaskan perniagaan kita semua nanti insya-Allah. Jadi habis untuk setakat ini. Ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa pertanyaan? Bagaimana dengan perniagaan seperti kilang memproses keripik tu tuan? Kalau mau buat BMC, okey baik, cantik. Okey. Senang saja. Kalau kata mempunyai kilang keripik, sebenarnya konsep dia sama juga. Kalau tuan-tuan rasa kilang tu tuan-tuan mencari pelanggan ialah kepada penjual-penjual kedai, tuan bukan berjumpa dengan direct client. Maknanya salah satu customer segment tuan-tuan dan puan tu ialah pekedai-pekedai ni lah. Jadi saya boleh bantu sikit-sikit tengok macam mana. Maknanya kalau kita ada kilang, kalau kita tengok maknanya nak menjalankan perniagaan kita. Contoh kita ada kilang, kita juga boleh bagi khidmat nasihat kepada kita punya pemborong-pemborong. Maknanya kita boleh bantu mereka. Kalau macam ISO punya sistem, dia akan dipanggil development untuk vendor. Jadi kita kena buatlah macam tu. Jadi kita boleh highlightkan. Jadi bagaimana sebenarnya kita boleh membantu
pemborong-pemborong ini untuk menaikkan perniagaan mereka. Kita bagikan consultation fees untuk mereka. Jadi ini antara kaedah insya-Allah. Jadi sahabat yang bertanya tadi nak bincang panjang kat dalam ni mungkin agak kesempitan masa, mungkin tuan-tuan kita boleh berjumpa insya-Allah ataupun tuan boleh hubungi kami nanti insya-Allah, saya akan cuba bantu. Kita boleh buat sama-sama. Insya-Allah akan sampai pada masanya nanti insya-Allah. Baik, sahabat yang tanya tadi okey dan saya minta maaf tak boleh nak menjawab banyak panjang lebar sebenarnya. InsyaAllah. Allahu Rabbi. Saya minta maaf sungguh. Okey, baik. Jadi, okey, baik. InsyaAllah. Baik. Jadi, saya ambil contoh. Kita ambil contoh. Kita buat sama-sama. Apakah perniagaan yang kita nak jalankan? Saya jangka mungkin kita ada yang jual tudung, ada jual pakaian. Betul kan? Jadi, saya tengok. Saya ambil satu sampel lah. Tak boleh nak banyak-banyak. Tolong angkat tangan yang jual baju, jual bundle. Wow, my favorite bundle. Allah hai. Saya memang bundle, saya pergi cari Slogin aja. Bengkel kereta, masya-Allah bengkel kereta. Oh, bengkel kereta. Dayana Ilyas buat bengkel kereta. Bagus. Insya-Allah. Cuma saya tak dapat nak memenuhi kesemuanya. Jadi saya buat satu benda yang agak simple dahulu untuk menjual pakaian, clothing insya-Allah. Baik. Jadi kita akan pergi bagaimana sebenarnya kita akan bergerak step by step daripada customer segment sampailah kita buat kita punya cost structure. Anda telah bersedia? InsyaAllah. Alright, okey, baik. Okey, kalau kita tengok, saya ambil contoh tuan masa tak mahu Allah. Baik. Kalau kita tengok elemen yang pertama kita tengok ialah customer segment, Baik. Bakangkan balik. Okey. Customer segment, mari kita tengok. Kalau kita nak jual pakaian, customer segment dia kita kena tentukan kepada siapa yang kita nak jual. Kepada siapa yang kita nak jual. Dah tentu yang pakai tudung ni wanita. Kan? Pertama sekali. Maknanya customer segment kita ni yang pakai yang suka daya membeli tinggi ni biasa perempuan tuan-tuan. Perempuan kaki shopping. Tuan-tuan tanyalah siapa-siapa pun wanita ni kuat shopping. Tuan-tuan kena targetlah wanita ni. Wanita berkerjaya. Dia orang suka fashion tuan-tuan. Isteri saya pengusaha kedai jahitan. Seorang pelanggan baju dia seorang je 4 pasang untuk raya. Tapi tak tahu bila nak pakai kena PKP. Kan? Tapi memang saya tengok Allah kan dekat tempat perniagaan dia tu masya-Allah penuh baju. Seorang hantar 4. Jadi maknanya kalau kita tengok kalau nak jual pakaian, nak jual tudung, tuan-tuan perempuan, wanita berkerjaya, tuan-tuan kena target orang utama. Yang kedua, lelaki yang berkeluarga. Lelaki ni tuan-tuan sikap dia minta maaf saya cerita pasal saya lah. Baju ni kurang nak beli, lebih utamakan kepada family dulu. Saya punya baju pun kalau tu banyaknya pun isteri yang belikan. Itulah kalau nak banyak kan isteri lagi seorang lah. Tapi cukuplah seorang setakat ini insya-Allah. Itu pun dah rasa terbelahak, payah nak menyara sebenarnya. Kan? Tapi syukur apapun alhamdulillah. Terima kasih pada kaum ibu lah, kaum wanita kerana menjaga kami ni yang tak berapa cerdik nak menjaga diri ni sebenarnya. Okey, baik. Tahniah tuan-tuan, tahniah. Okey, baik. Jadi mana customer segment dia kalau kita jual pakaian, kita jual tudung ke, kita tengok inilah kan penduduk bandar pertama kan, yang kedua wanita-wanita berkerjaya dan juga lelaki berkeluarga. Ini antara yang saya terfikir. Tuan-tuan dan puan-puan boleh fikir sendiri. Ini daripada pandangan mata saya. Kan, tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh cek balik, buatlah sama rakan-rakan ke, bagaimana sebenarnya nak mengisi benda ni. Ini yang pertama, customer segment bagi orang yang menjual pakaian tu. Penduduk bandar, wanita berkerjaya, lelaki berkeluarga. Tuan-tuan listkan top 3 je. 3 je dah cukup. Jangan banyak-banyak tuan-tuan, kan nanti semua keluarlah dengan budak sekolahnya kan, pelajar universiti dia banyak sebenarnya. Tapi cukup sekadar 3 saja insya-Allah. Okey dan masya-Allah. Apa khabar? Okey ke? Macam sangkut je saya tengok. Okey tuan, okey cantik. Yang boleh type tu saya boleh baca. Okey baik Nur Afniza. Baik. Terima kasih banyak. Sebab kalau tengok video tuan-tuan dan puan-puan tu nak dia sangkut-sangkut. Jadi itu yang saya terpaksa tengok chat kita tu insya-Allah. Okey baik. Alhamdulillah. Baik, kita tengok yang kedua. Yang kedua kita pergi kepada value proposition. So maknanya kalau kita dah jual pakaian, apa yang unik pakaian yang kita jual? Contoh dia, kan? Kalau boleh kalau kita nak kena ada trademark pakaian yang kita jual. Contohnya pakaian kita jual
perfect fit. Oh, kan orang kan budak-budak muda contoh kan, wanita-wanita sekarang kan suka pakai fit. Fit jangan fit sangatlah, biarlah syariah compliant sikit. Jadi maknanya contohnya kalau kita jual pakaian sukan untuk lelaki contoh. Lelaki dia suka pakai nampak yang ada six pack lah. Kalau yang one pack tu dia tak suka sangat baju fit. Tapi kalau yang six pack memang dia suka baju yang perfect fit ni. Nampak cantik. Okay. Itu yang pertama, value proposition dia perfect fit. Yang kedua apa? High quality. High quality. Baju kita kena jual, kita kena bagi tahu dengan pelanggan kita ialah high quality. Cantik Betul kan Jelas? Okey, cantik. Lepas tu kita kata produk saya, value proposition kita ialah harga patut. Tak mahal sangat tapi tak murah pun, kan? Jadi maknanya bagi tahu nak barang berkualiti, perfect fit, harga berpatutan, harga patut. Insya-Allah. Harga tu biar harga patut. Dan kalau boleh, kalau kita menjual muslimah punya attire kan, pakaian-pakaian muslimah, kita bagi tahu mereka ialah kita punya pakaian ialah syariah compliance. Jadi ini antara unique selling point kita. Mana kita boleh letak di dalam value proposition kita. InsyaAllah. Setakat ni tuan okey jelas? Boleh okey? Okey baik, alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Mantap. Okey baik. Okey. Jadi kita pergi yang seterusnya, revenue stream. Baik Okey, revenue stream. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita buka perniagaan kita ni, kalau kita ada kedai, bagaimana yang kita boleh revenue stream kan? Apakah item-item yang kita boleh letak? Kan? Macam tadi saya dah cerita sikit kan, kalau kita boleh buat khidmat perundingan, contoh dia kan. Kalau macam yang ada sahabat-sahabat yang kilang-kilang kerepek tadi, tu antara dia lah tuan-tuan bagaimana sebenarnya kita boleh memberikan khidmat nasihat. Sebenarnya revenue stream ni antara dia, kalau tuan-tuan nampak, dia mula-mula dia nampak macam kita bagi khidmat percuma. Itu je nak target. Sekarang ni kalau marketing strategi, revenue stream ni tuan-tuan kena mempelbagaikan dia. Daripada produk kita, khidmat nasihat yang kita bagi, mula-mula tuan-tuan memang kena bagi free dulu. Tapi lama-lama bila dia dah tengok kualiti kita kan, bagaimana kita ni menyediakan khidmat kepada mereka, nampak bagus, lepas tu baru kita boleh start charges pada mereka ini. Nak tak nak, mula-mula memang kena bagi free dulu. Yes, betul Mina. Mula-mula memang semua kena bagi free. Kami pun serupa juga macam ni. Masa kami buat, sebelum kami menjalankan program bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dengan sebelum-sebelum ini, mula-mula kami buat free aja. Free coaching, kami kata, yes, kita boleh provide service melalui online. So kita kena promote. InsyaAllah. Kami akan usaha, kami doakan tuan-tuan dan puan-puan semua boleh buat benda-benda macam ni. Benda-benda tak susah. Tapi kena ada ilmu. InsyaAllah akan dimudahkan. Kita rasa mudah. Baik. Itu revenue stream kita lah. Mana kalau kita jual pakaian, kita tengok macam ni. Baik. Yang seterusnya kalau kita tengok channel kita, sekarang ni kalau kita nak jual pakaian, kita boleh promotekan secara online. Kita boleh promotekan secara online. Kan? Online. Mungkin kita buka booth. Kedai kat mana-mana lah. Contoh kalau kita mungkin kedai tak ada, ataupun dekat kedai kita ni pun mungkin tak ada orang nak datang contoh. Jadi kita kena usahakan sesuatu. Jadi kita tengok bagaimana sebenarnya. Mungkin kita boleh promote pakaian-pakaian kita, channel kita nak pastikan pelanggan bertemu dengan kita, mungkin kita beri fair, beri tester, masya-Allah, betul kan, beri tester. Beri tester. Tu sebab kadang-kadang orang jual kuih raya tu, sampel tu dia dah bagi awal-awal lah. Kan? Sebelum Ramadan dah sampai dah. Sebab kalau bagi masa Ramadan, lagi cepat habis tester tu. Sebab orang curi-curi makan. Tengok habis dia tester. Licin tester. Order tak masuk, rupanya dah ada makannya. InsyaAllah. Okay, baik. Alhamdulillah. Betul? Tester. Baik. Ini salah satu kaedah yang baik sebenarnya. Betul? Lepas tu, minta kawan-kawan promotekan contoh dia kan. Dia sebenarnya channel ini, yang penting sekali kita kena faham apa resources yang kita nak guna. Contohnya kalau kita kata kita nak buka kedai, kita dah tahu resources kita nanti akan perlu orang. Cantik, kita kena faham. Kalau kita kata kita nak guna online, resources kita apa? Kita perlu ada platform. Contohnya komputer yang bagus, kawasan kita mempunyai infrastruktur internet yang baik, yang mantap. So ini maknanya kita kena tahu kaedah dia. Kemudian kita punya tempat tak jauh daripada courier, pos laju ke, JNT ke, Citylink ke, maknanya dia berdekatan. Mana kita dah kena faham dah. Kita tahu, oh channel dia begini. Oh aku perlu tahu, makna key resources aku apa dia. Key partners aku siapa dia. Ini antara kaedah dia insyaAllah.
Baik tuan-tuan, setakat ni okey, cantik. Alhamdulillah, baik. Okey, baik. Customer relationship. Mari kita tengok customer relationship. Apa cara kita nak hargai pelanggan kita supaya mereka sedar dengan kita. Kan? Kalau kita tengok sekarang ini kalau kita berniaga, banyak kedai dia guna membership card. Kadang-kadang membership card ni bukan apa pun. Kita nak pelanggan isi maklumat dia. Dia tulis nama dia, ada IC mungkin, kalau tak ada IC pun kita bagi tarikh lahir. Jadi maknanya dekat sini kita tahu dah tarikh lahir dia bila. Jadi antara kaedah customer relationship dia, kita bagi greeting untuk dia. Sampai hari jadi dia, kita hantar WhatsApp contoh. Dia teringat. Ingat dia orang dengan aku ni aku pergi kedai Nur Afniza itu beli pakaian, dia ingat lagi aku. Kan? Tuan-tuan jadi sebenarnya pelanggan sentuh hati dia. Customer relationship ni sentuh hati dia. Simple je tuan-tuan. Mana ambil dia punya tarikh lahir, kita pastikan. Kalau dia pernah datang bawa anak dia, contohnya pada tahun itu anak dia nak SPM. Bila dapat keputusan SPM ataupun sebelum menghadapi peperiksaan SPM, kita suruh ucapkan semoga anak puan dipermudahkan untuk jawab peperiksaan SPM nanti. Ini kaedah tuan-tuan, nak menjaga customer relationship. Mudah, simple, tapi impact dia besar tuan-tuan. Sebab apa? Kita sentuh dekat hati pelanggan kita. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan, ini penting tuan-tuan. Doa, kita buat doa. Doa untuk contohnya bila tiba-tiba kita dengar salah seorang pelanggan kita kurang sihat, kan? Kita sampaikan, hantarkan doa untuk dia. Kita cakap, puan, semoga puan cepat sembuh lah, kan. Jadi maknanya ni antara kaedah bagaimana customer relationship ini mampu tuan-tuan. Kadang-kadang produk kita bukan hebat sangat tuan-tuan. Servis kita bukan power sangat, tetapi daripada customer relationship ini barakah terhadap perbuatan kita ini dimudahkan. InsyaAllah akan baik. Itulah penting tuan-tuan. Alhamdulillah, cantik. Moga dapat dilaksanakan. Mungkin kita buat offer lah bila dekat-dekat nak raya ni kan. Beli satu dapat dua. Nampak ganas tak tuan-tuan? Jadi mana offer tu memang macam tu lah. Tak pun pakai dulu. Lepas raya baru bayar. Mana dah tahu, tengok baju koyak belaka dah. Sampai dah rabak koyak baru nak bayar. Ini contoh. Saya perkatakan contoh. Sebab di luar sana banyak, kalau tuan-tuan perempuan tahu kod memot kan, orang tengok beli barang lepas 3 bulan baru bayar kan. Macam-macam. Ini antara kaedah. Apa saja offers yang kita boleh buat untuk jaga customer relationship ini, kita gunakan. Tetapi janganlah menyusahkan diri kita sampai kita pula terhutang. Kita jangan buat macam tu. Tapi kita kena tengok dasarkan kemampuan kita. Kita jangan tengok orang semata-mata, tetapi kita nilai balik kemampuan kita. Bagaimana kita nak mengendalikan perniagaan kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, jelas. Okey, baik. Yang selanjutnya kita tengok pada key activities kita. Key activities kita, kalau kita nak jual pakaian, kita kena ada pengiklanan lah. Dah tentu tuan-tuan. Kalau pengiklanan kita, kalau jual tudung, kita tulis ayat aja tak orang tak nampak. Orang kena tengok tudung kita macam mana. Pakaian kita tengok. Ada sampel tak? Kainnya lembut ke tidak? Maknanya kain serap peluh contoh dia. Kan kita punya value proposition kita, kain serap peluh contoh. Kita boleh tambah lagi tadi value proposition kita. Kan? Maknanya kalau kita tengok kalau kita kata tudung kita jenis apa, shawl lah, bawal lah, saya pun tak tahu sangat lah sebenarnya kan, kain chiffon lah, kain apalah, apa benda semua, maknanya kita kena letakkan dekat situ. Maknanya kalau dalam aktiviti pengiklanan kita kena masukkan lah apa selling point kita, apa value proposition kita tadi. Jadi kita tengok value proposition tu kena masuk lah dalam pengiklanan kita. Okey. Kain antibakteria, nampak power. InsyaAllah. Bukan kain tahan kali sapi Aduh, Danu, Masya Allah. Okay, baik. Alhamdulillah. Jadi mana kita tengok? Boleh juga tuan. Gurau. Baik, mana key activities kita? Key activities kita pengiklanan. Okay. Apa lagi? Pengeposan, menghantar post. Kalau kita berniaga, kalau kita tengok, channel kita tadi ada jual untuk secara online, mana kita gunakan delivery, mana key activity kita ada pengeposan, ada kerja-kerja mengepost. Mana kalau tak ada aktiviti mengepost, makna perniagaan kita tak jalan. Tuan-tuan setuju tak saya cakap ni? Jadi makna kita tengok, okey, aktiviti kita kena mengepost lah. Mana kalau tak post, nampak. Tengok aktiviti post kita pun buat satu ledger, berapa kerap kita post. Kita boleh tahu bisnes kita okey ataupun tidak. Jadi nanti kita tengok. Apa lagi aktiviti kita? Kita mungkin jumpa supplier ataupun supply chain kita. Siapa yang bagi kita punya
supplier-supplier kepada pakaian kita ataupun pembuat-pembuat baju kurung contoh. Jadi kita kena sentiasa berkomunikasi dengan mereka. Ni antara key activities yang kita buat dalam perniagaan baju ataupun tudung kita buat. Kena ada QC lah, quality control. Maknanya bila baju masuk ataupun tudung masuk, kain ke apa benda semua, pastikan kita ada QC, quality control. Sebabnya kita nak membagikan pelanggan kita barang yang baik, kita kena pastikan incoming juga baik. Saya dulu merupakan seorang engineer sebelum berkecimpung dalam dunia perundingan. Jadi memang kadang-kadang apa saja bahan yang raw material yang masuk ke kilang, kita kena pastikan barangnya sempurna seperti apa yang kita nak. Jadi kita kena buat kita punya spesifikasi incoming. Baru orang nampak, oh kadang-kadang pelanggan nampak datang kedai kita ada tengok kawasan QC. Tuan-tuan bila dia nampak, oh ada QC lah tempat. Oh tempat kau ada QC bah. Oh bagus gitu. Oh contoh kan. Jadi maknanya orang yakin datang kat kedai kita. InsyaAllah. Jadi mana kita buat? Ada QC dekat situ insyaAllah. Baik. Jelas setakat ni? Jelas tak setakat ni? Okey tak? Masya Allah. Okey, baik. Okey. Yang seterusnya, baik. Kita tengok kita punya key resources kita. Key resources kita, okey cantik. Okey Erna. Okey baik. Jelas. Masya Allah. Jelas tuan. Okey baik. Jadi kita tengok pada key resources kita lah. Key resources kita sekiranya kita ada kedai, kita kena ada pekerja lah. Tapi andai kata kita sekarang ni tak ada pekerja, mana pekerja ni tak payah masuk dulu lah. Sebab andai kata kita kerja seorang, itu kalau kita seorang. Tapi kalau kita kata kadang-kadang kita suruh anak kita tolong, suami kita tolong. Tuan-tuan jangan fikir mereka ni free working. Kena letak bahawa mereka juga pekerja. Jangan, oh ni family business, abang tolonglah saya, tolonglah ayang hantar. Tak boleh tuan-tuan. Sebab kita kena melatih diri kita bahawa setiap pekerjaan yang dilakukan di dalam aktiviti perniagaan kita kena masukkan. Maknanya kita kena letak key resources kita pekerja. Kita kena ada pekerja. Mana kita bukan stand alone, kita bukan kerja seorang. Apa lagi kita perlu ada modal, betul kan? Key resources kita perlukan modal. Kan? Kita perlukan infrastruktur. Macam saya kata tadi, maknanya kalau kita kerja secara online, kita pastikan internet kita bagus kat situ. Kat mana provider yang bagus. Kita kena kenal kurier-kurier yang bagus dengan produk kita. Ada setengah kalau kita tengok sekarang viral, kalau post guna yang ini barang pecah saja. Kan? Jadi kita kena tahu, kita kena pasti key resources kita bagaimana. InsyaAllah kita mudahkan. Andai kata kita ada kilang kerepek, maknanya key resources kita kena tahu raw material ni dapat daripada mana. Kan? Makna antara key resources kita ialah supplier yang menjual ubi contoh. Jadi kita kena kenal dia orang ni. Kalau tidak susah tuan-tuan. Mungkin kita boleh buat lawatan ke tempat tanaman mereka. Jadi ni antara kaedah lah. Bagaimana sebenarnya bila kita listkan key resources kita, maka kita tahu apa kita nak buat. Supplier kena lebih banyak. Betul? Yes, kena pelbagaikan. Kita tak bergantung kepada satu supplier saja. Mungkin key resources kita ada 3-4 supplier untuk membekalkan bahan yang sama. Kalau tidak nanti kita kena main harga tuan-tuan. Habis. Betul. InsyaAllah. Alhamdulillah. Betul Mina. Alhamdulillah. Betul tuan. Baik. Okey, baik. Kita pergi seterusnya key partner kita lah. Mana key partner kita? Kalau kita saya dah cerita tadi pasal kalau kilang kerepek, dan tentulah key partners kita, antara key partner kita supplier tu lah yang jual barang-barang tu. Contoh yang jual barang packaging. Contoh kita punya yang supply plastik kepada kita, mereka juga key partners kepada kita. Apa lagi contoh yang mungkin kalau kita menggunakan khidmat lori-lori untuk menghantar kepada kedai-kedai, mereka ni juga merupakan key partner kita. So kita tengok, kita masukkan. Sesuai tak mereka ni? Kalau kita membuat delivery, logistik, yes betul, logistik, yes tepat, logistik. Logistik, cantik. Mina banyak pengalaman, Mina trading banyak pengalaman, bagus. Boleh dikongsikan pada sahabat-sahabat lain, masya-Allah. Logistik, partner kita, Post, JNT contoh dia, Citylink. Jadi mereka ini merupakan key partners pada kita. Maknanya kalau kita nak buat post, kita kena tahu benda ni. Kena jalinkan hubungan yang baik dengan mereka ni, insya-Allah. Jadi untuk itu mudah bisnes kita berjalan, insya-Allah. Okey tuan-tuan, halo. Masya-Allah, baik. Okey, baik Okey, baik. Jadi last kali saya akan pergi kepada cost structure lah. Cost structure. Jadi kalau cost structure kita reflect balik pada key activities dengan key resources kita. Kalau kita ada kedai, kita kena tahu cost maintenance kedai lah. Utilities, kita bayar bil elektrik berapa. Mungkin kalau kita ada line internet, kan internet berapa cost internet kita. Kita kena masukkan. Apa lagi cost-cost mungkin ada cost-cost untuk customer complaint. Contoh, kadang-kadang baju yang kita deliver ini ada reject.
Tuan ini kena masukkan kos dia. Sebab kadang kita nak menjaga hati pelanggan, takkanlah kita nak kata kita nak jahit semula. Contoh kalau koyak bajunya kan, mungkin kita perlu gantikan satu set yang baru. Ini antara kos tuan. Ini kita kena masukkan. Mana kos structure kita, customer complain kita kena jaga. Bagaimana sebenarnya kita dapat memperbaiki balik benda ni. So apa lagi kos-kos yang terlibat? Kos marketing. Kos marketing. Tuan, kos marketing sekarang besar sebenarnya kan. Tetapi kita kena tahu teknik-teknik dia lah untuk menggunakan online dengan cara yang lebih mudah dan lebih murah. Yang ini kami tak boleh kongsikan pada ni. Saya pun tak berapa kemahiran sangat. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh carilah di luar sana. Sebenarnya ramai yang membuat kos marketing sangat penting. Yes, betul Mina. Amat penting sebenarnya. Kalau untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kami juga mengendalikan program-program public program. Semasa PKP ni kami buat program secara online. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kos untuk sepanjang PKP saja marketing dah habis 15,000 tuan-tuan dan puan-puan. Untuk kos marketing. InsyaAllah. Tapi kena spend lah untuk kos marketing. Jadi kita tengok balik perniagaan kita macam mana. Contoh kalau kita buka bengkel kereta, contoh bengkel kereta. Kalau kita tengok dekat luar sana kan, package hari raya contoh dia. Tukar minyak hitam, filter, oil filter, air filter, harga RM50. Orang tengoklah promosi ni macam mana. Tetapi orang akan tengoklah kualiti dia macam mana. So kita timbal balik apa yang sesuai untuk perniagaan masing-masing. Kalau kita buat perniagaan bekam, contoh perniagaan bekam ataupun buka spa, antara revenue stream yang kita boleh masuk, item yang 3 penting yang utama tadi, mungkin kita boleh bagi khidmat kesihatan. Apa orang cakap khidmat orang cakap perundingan untuk kesihatan, nak jaga kesihatan macam mana. Ini satu tambah baik lah. Bagi je percuma. InsyaAllah nanti orang buat dia ni bagus lah. Dia itu aku dia darah tinggi, lepas aku buat bekam dia bagi nasihat, kena makan ni, kena makan itu. Kan? Lepas bekam, memang bagus. Jadi orang akan pandang, orang akan nampak baik insya-Allah. Jadi inilah antara kaedah dia. Moga-moga ada manfaat lah tuan-tuan perkongsian BMC ni insya-Allah. Okey ke? Okey ke? Boleh Boleh saya teruskan lagi? Boleh saya teruskan lagi? Ada sikit lagi. Mungkin dalam 10 minit kita lajak sikit. Okey, baik insya-Allah. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi sebabkan norma baru kan, sebenarnya kita tak tahu PKP ni berapa lama. Mungkin dia on off. Kejap dia lepas, kemudian kena PKP balik. Lepas mungkin kena PKP balik. So maknanya tuan-tuan dan puan-puan kena adapt dah norma baru ni. Jadi saya nak kongsikan sebenarnya ada 2 mod aktiviti perniagaan lah asas dia. Kalau kita pun tahulah tuan-tuan mod dia ada offline, ada online. Itu je. 2 mod saja. Offline, buka kedai, orang datang kedai jumpa, beli barang, bayar duit, settle. Itu dia. Tapi kalau online pula, kita tak perlu ada kedai. Kan? Kita perlu ada satu platform yang baik. Ini antara lah bagaimana sebenarnya aktiviti perniagaan kita boleh berjalan antara offline dengan online. Jadi sepintas lalu boleh tuan-tuan dan puan tengok dekat skrin ya. Offline ini perniagaan dia, kaedah dia secara tradisional. Manakala online ni orang nampak moden lah. Mana pernah orang kata zaman sekarang kalau tak berniaga online kan tak moden, mesti moden. Kalau berniaga secara online orang kata moden. Offline operasi masa PKP kena ada peralihan sudah pada online. Ya, betul Mina. Memang wajib dah. Memang kena adapt cepat-cepat. Siapa cepat dia dapat. Mana lambat ketinggalan. Memang betul, kena bergerak je. Jadi operasi waktu tetap kalau offline ni sebab kedai buka bukan 24 hours kan. Mungkin 8 jam, mungkin 9 jam. Jadi perlukan manpower untuk berjaga dekat situ. Tetapi online sekarang ni dah ada dah. Tak payah reply PM dah. Dia kata jawab terus automatic. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Push. Mudah sangat. Tetapi kena tahu, kena ada ilmu dia. Tetapi kalau offline, kalau kita ada kedai, orang kenal kita, orang tengok tubuh badan kita, orang lebih percaya. Maknanya kalau offline ni lebih dipercayai lah. Maknanya kalau buat jahat, jual benda palsu juga memang kena tumbuk lah. Kalau ada offline ni, kalau berniaga kat kedai ni. Dan online ni, cabaran dia kurang kepercayaan. Orang akan banyak pergi survey pada tempat-tempat lain. Dia akan tengok testimoni kita macam mana. Orang ni jual jujur tak jujur. Kita tengok customer puas hati tak dengan yang dia jual. Jadi banyak research pelanggan akan buat melalui online. Mana sekiranya kita beralih kepada platform online disebabkan ada unsur-unsur kurang dipercayai ini. So kita kena pastikan kita tambah baik kepada unsur kepercayaan ini. Jadi memang janganlah ambil sambil lewa, kita nak jadi trader, ambil barang tak supplier daripada mana, kita jual dengan orang, ini akan mengganggu
proses bisnes online kita. Offline ada kedai, kos lebih mahal lah. Namun kalau online kos rendah sikit sebab dia secara virtual saja. Offline kita kena fikir tentang keselamatan kedai, kan? Kau takut kena rompak, kan? Sebab duit cash money ada dekat kedai. Ini antara risiko dia. Tapi kalau ada kedai, kalau kita buka kedai, kita sekarang ada banyak platform pembayaran secara online. Kita ada Touch and Go e-wallet. Saya tak suka auto reply, lambat reply. Okey, betul. Kadang-kadang memang lambat, sakit hati juga kadang-kadangnya. Tapi pelanggan pun tahu ni robot jawab ni kadang-kadang sebab ayatnya sama tuan-tuan. Jadi ini sebenarnya bergantung pada persepsi orang, pelanggan kita juga. Ada pelanggan memang kalau boleh dia nak telefon aja kita. Kan dekat situ walaupun dia online kan kita ada tulis nombor kita untuk dihubungi. Ada pelanggan kita nak baiki kepercayaan mereka terhadap kita ialah buat panggilan telefon. Kalau mereka sudi membuat panggilan telefon kepada kita, maknanya mereka ni benar-benar nakkan produk kita. Waktu tu maknanya mereka ni telah masuk jaring. Kita kena jaga betul-betul. Jangan dia terlepas ke laut balik lah. Kan nanti ada pemancing lain yang akan tangkap mereka ini. So ini antara kaedah dia. Jadi cuma dari segi online, aspek keselamatan perlu tinggi. Kadang-kadang orang tengok website kita ada ke tak ada kan. Takut scam, takut sistem kita kena hack kan, sekarang FB kita kena hack. Ini antara masalah dia. Tetapi ini jangan kita rasa kecewa dengan apa yang ada, fasilitis yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih apa saja platform yang bersesuaian. Sebenarnya yang paling cantik sekarang WhatsApp dan Messenger pun ada sistem auto. Ya betul, memang betul. Kita boleh setkan soalan dia dekat Messenger tu. Apa jawapan? Kalau jawab macam ni apa jawapan dia? Yes, benar. Sungguh, memang semua dah ada dah. Cuma kita kena fikirkan bagaimana yang sesuai. Cara yang cantik je kena order offline dan online dah. Kita ambil mana yang boleh kita offline, mana yang kita boleh online kan. Jadi insya-Allah kita kena berada di tengah-tengah. Bersederhanalah kita dalam menjalankan apa jua perniagaan. InsyaAllah akan dibaiki. So jarak kesimpulan dia ialah offline ni perniagaan kita kukuh nampak. Sebab orang akan tengok sekiranya kita ada pejabat, kita ada kedai, orang nampak perniagaan kita kukuh. Itu saja. Sebab saya pun sendiri kalau saya beli barang online, saya akan tanya dia, tuan ada kedai ke? Kalau tak ada kedai, apa testimoni yang ada? Saya akan tanya macam tu. Tuan-tuan, kita perlu berfikir bagaimana pelanggan berfikir. Kita kena buat set main dia sama. Contoh online, perniagaan berpotensi menjangkau jauh. Kan? Macam kita secara online, tuan-tuan puan-puan berada di Sabah, tapi kita boleh berkomunikasi bah. Gitu. Kan? Kalau dulu kita tak fikir tentang penggunaan platform yang begini, tapi sekarang ni buat training. Walaupun saya cakap dalam komputer, tapi saya berusaha untuk menjadikan sesi ini hidup, lively, berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi bagaimana sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan memastikan contohnya pelanggan kita bila bertanya pada kita, auto respon lambat. Tapi bila kata kalau kita boleh buat panggilan telefon, contoh, boleh buat video call pula. Masya Allah. Hai. Itu sampailah tahap dia. Tengok kesesuaian tuan-tuan. Jangan semua nak bantai video call, bahaya juga. Kan nanti dia buat benda-benda tak elok lagi. Jadi kita kena faham. Tuan-tuan dan puan-puan lebih memahami lah insya-Allah. Setakat ni okey tuan-tuan Okey baik. Jadi ni antaralah marketing channel yang auto call ada jawapan yang tepat baik juga tuan. Betul. Tuan-tuan sebenarnya kalau auto call ni pun wallahu alam, tapi kita boleh setkan skrip sebenarnya. Kita boleh setkan skrip agar memudahkan sistem itu untuk kena pasti apakah soalan dia dan kalau soalan begini apa jawapan dia. Sebenarnya dia ada selection. Kalau kita saya dah set up juga dekat FB saya. Sebenarnya bila pelanggan kita jawab, sebenarnya kita channelkan mereka ni. Adakah anda berminat? Anda berminat, anda tekan berminat. Bila berminat, dia keluar jawapan lain. Kalau kata okey anda tak minat, okey kita akan jawab keluar jawapan lain. Cuma kita cakap kalau tak minat sudahlah, jangan cakap macam tu. Kan? Kalau tak minat, insya-Allah tuan-tuan dapatlah apa yang tuan-tuan nak contohnya. Janganlah marah sangat bila tak minat. Tak ada. Maknanya bila tak minat, kita ucapkan juga terima kasih kerana mereka telah melayari laman kita. Itu yang penting sekali insya-Allah. Baik. Dalam marketing channel secara online ni, saya nak kongsikan sebenarnya kita tahu benda ni cuma kita tak perasan. Sebenarnya ada 3 platform utama yang kita panggil. Pertama kita panggil messaging app. Yang ni kita tahulah WhatsApp lah, Line, budak-budak WeChat. Kadang ada setengah orang malu guna WeChat, orang panggil budak-budak WeChat. Jadi sebenarnya WeChat pun super okey juga Viber, ini dia panggil messaging app. Yang kedua dia panggil social media. Social media ni kita dah biasa guna FB kan. Kita dah ada Twitter, kita ada Instagram, kita ada YouTube. Ini antara kaedah. Maknanya social media ada macam ni. Contohnya kalau tuan-tuan nak tahu lebih kaedah bagaimana nak
menggunakan social media ni, tuan-tuan kena attend kursus-kursus online ni lah, online marketing. Contohnya kalau di Instagram dia ada stories kan, ada stories. Stories ni pendek je, kalau tak silap saya lebih kurang dalam 20 second ke. Dia akan apa yang kita cakap tu dia dalam 20 second, lepas tu dia akan cut off kan. Jadi ambil dalam Insta stories ni, dia akan keluar priority dekat dalam orang yang ada Instagram tu. Dia akan keluar. Jadi maknanya boleh guna tu lah. Kalau dalam FB dia ada marketplace kan. Jadi yang ketiga kita pergi pada marketplace. Mana 3 channel, messaging app, social media, marketplace. Jadi marketplace ni kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya lama dulu dah ada marketplace ni. Cuma yang popular dulu secara international ialah dipanggil eBay. eBay ni dia menggunakan pembayaran harga dalam unit USD. Saya memang mengamalkan menggunakan eBay ni dulu. Saya meniaga aksesoris handphone sebelum ni. Jadi saya menggunakan eBay. Dalam platform eBay tu banyak sangat benda tu. Cuma sekarang dah banyak dah. Secara localize-nya dah banyak dah. Kita ada Shopee kan. Kita ada Lazada. Kita ada dalam FB dia ada marketplace. Dia ada market dekat situ. Banyak sebenarnya tuan-tuan. Sekarang ni saya ada beli ni cukur rambut dekat Fanmart. Tu kan rambut saya jadi macam ni je, nak pergi gunting tak reti. Kan saya kata beli cukur je lah. Saya tengok dekat Fanmart. Saya order dekat Fanmart. Gunalah. Isteri saya tolonglah cukurkan benda tu. Maknanya boleh lah guna. Maknanya benda ni penting kita memudahkan pelanggan kita untuk mendapat produk. Jadi maknanya ada 3 tempat. Yang pertama messaging app, social media dan juga marketplace. Tuan-tuan pilihlah mana satu ni. Jangan takut nak explore. Benda tak perlu bayar lagi. Belum dibayar, tak perlu dibayar. Kalau setakat yang percuma ni guna je. Shopee kita boleh buka perniagaan di Shopee tanpa sebarang bayaran. Kalau kita ada produk nak jual dekat Shopee, daftar je masuk dekat dalam tu. Nanti cuma dia akan minta nombor akaun kita lah, mana duit tu nak dikreditkan, kemudian dia akan verify akaun kita tu valid ataupun tidak. Buat je, guna je. Marketplace senang sangat kita guna sebab dalam FB dia link direct pada FB. Tu tuan-tuan dan puan kenalah explore benda-benda baru begini. InsyaAllah akan dimudahkan. Okey, settle setakat ni. Okey, clear Mantap Masya-Allah. Okey, baik. Okey, baik. Jadi dalam online marketing ni saya bagikan tips sikit-sikit lah online marketing Bagaimana sebenarnya? Saya ambil contoh FB. Sebab FB ni di Malaysia ni orang-orang yang suka membeli banyak guna di FB. Dalam Instagram ni banyak budak-budak muda guna. Boleh juga anak meniaga tu. Tapi kebanyakannya budak muda yang guna Instagram. Sebab saya tengok anak-anak saya dia tak layan FB saya. Bila tanya, kalau saya tengok kalau saya post dekat Insta baru dia orang ni ada. Dia ada app, dia love, dia komen. Kalau tidak tak ada. Jadi maknanya kalau kita menggunakan platform FB iaitu social media untuk kita mempromosikan produk kita buat marketing, kita kena wujudkan awareness. Mizi ada cakap dah tadi sebenarnya. Tuan-tuan perasan, Mizi ada cakap tentang awareness kan, tentang kewujudan kita di dalam dunia perniagaan produk tu. Pelanggan kena tahu yang kita wujud. Terbatuk kering tu Kak. Okey, baik. Air tak boleh. Jangan hantar air kat saya. Okey, baik. Jadi maknanya yang Mizi cerita tentang smart mob organizing tu, maknanya nak createkan awareness lah. Muhammad ni ada kat sini. Dia berniaga apa ni? Duk terkinja-kinja, joget sana, joget sini. Dapatkan perhatian. Ini sebenarnya lah. Kan? Jadi kita kena buat. Kita kena tengok bagaimana kita buat. Produk kita biar nampak ataupun program, servis kita biar nampak. Orang tahu produk kita. Pelanggan kita tahu sedang progressing. Mana kena kerap. Bukanlah kerap sangat sampai orang benci. Kan? Asyik-asyik muka dia dalam FB. Muak dah aku tengok. Tak ada. Kena tengok limit masa. Bagaimana respon orang terhadap FB kita. Jadi bila kita tengok, kita contohnya, terima kasih Kak Ida datang beli baju di kedai saya. Update lah tu, sikit je sudah. Terima kasihlah kerana satu family memborong baju di kedai saya. Contoh. Kan? Contohnya, kalau kita ada kilang kerepek, terima kasih kepada syarikat borong sampai habis kerana membeli kerepek saya sampai habis. Contoh, upload lah, masuk dekat dalam FB contoh dia. Jadi maknanya orang aware. Dia tengah progress lah. Ada progress lah dia buat. Kan? Contohnya dekat sini FB. Ni FB saya. Ni FB saya. Kemudian ni saya cubalah tengok di Sabah. Minyak urut moden MMG Sabah. Saya pun tak tahulah. Saya saja je cari. Jadi maknanya
dia kena create FB dia. Cuma kalau kita tengok, kalau orang search dapat kat siapa dulu tu, nasib-nasib juga sebenarnya. Kalau dia nak cari tudung Sabah contoh, dia type tudung Sabah. Nama siapa yang keluar dulu, itu nasib jugalah. Yang itu kena belajar lebih detail lah. Bagaimana nak buat tu supaya kita punya nama akan datang dulu. Kemudian orang akan tengok testimoni kita kan. Kan dia tengok FB page, yes, buat page. Wah, memang Minah ni memang kita kena masuk FB page dia. Kan, insya-Allah. Betul. Saya pun ada page saya, company macam Academy PKNS pun ada page kami. Jadi daripada situ orang boleh follow. Kita kena. So konten-konten ni kita tengoklah. Tuan-tuan kadang-kadang orang tak suka nampak kita direct niaga jual. Belilah dengan saya, bayar tudung saya murah cantik. Ada setengah orang dia tak suka macam tu. Tapi apa yang kita buat ialah sharing session. Contohnya kita buat hari ni saya nak kongsikan tentang apakah perbezaan antara tudung shawl dengan tudung bawal ke apa. Cerita dengan dia lah macam tu. Kalau tengok kalau bagaimana nak kenal dia, kain dia macam ni. So maknanya boleh lawat page Krepek tuan, Krepek Minah. Okey balik Krepek Minah Okay, insya-Allah. Okey baik. Jadi maknanya kita kena pastikan bahawa pelanggan aware pasal kita. Dalam laman sosial kita kena tahu progress. Satu hari sekali ke kan kalau insya-Allah nanti insya-Allah. Baik. Okey, you are welcome. Okey baik Minah. Baik. Kemudian dia upload pula kan. Ada artis ni. Maknanya kalau artis datang beli baju dengan kita, mau taknya kan. Kira ganas lah. Kan. Kena pula memang artis yang popular kan. Pakai baju kita yang dijual di kedai kita. Memang lepas tu berduyun-duyun. Berdozen-dozen orang datang shopping kat kedai kita contoh dia. Krepek kata kan. Kalau krepek, kalau kita kata tunjuk nenek tu tak ada gigi tapi makan krepek kita. Nampak tak rangupnya krepek aku? Nenek tak ada gigi pun boleh makan bah. Contoh. Tak, maknanya kita kena sesuaikan. Ini bergantung pada kita lah. Bagaimana kita sesuaikan. Dan pelanggan ni bila dia aware pasal kita, dia akan research pasal kita. Dia akan tengok dalam web. Sebab online kan. Kan saya kata tadi, online ni kurang kepercayaan, orang akan buat research pasal kita. Yang kedua dalam online marketing, kena pastikan kita punya dalam FB yang kita upload tu ada trade dia. Ada dia punya kesinambungan. Supaya makan krepek makan krepek sampai meninggal. Aduh mak. Jadi memang boleh sumbat salur pernafasan ni makan krepek ni. Okey, baik. Jadi pelanggan akan tengoklah berapa ramai yang meninggal makan krepek tu nanti. Meninggalkan ruang tamu bah. Okey. Meninggalkan ruang tamu. Okey. Itu ayat-ayat catchy sebenarnya, orang nak tengok. Makan krepek meninggal. Meninggalkan ruang tamu. Ingatkan meninggal apa tadi ya. Jadi maknanya orang tengok. Okey. Jadi maknanya dekat situ orang akan buat research. Dia akan tengok testimoni kita. Jadi dalam online ni jangkauan luas tetapi orang akan banyak peluang untuk buat research pasal kita. Dia akan teropong lah, dia akan tengok contoh orang buat servis aircon, dia akan tengok bagaimana buat promosi, bagaimana respon pelanggan-pelanggan dengan servis yang kita bagi. Ada pula orang lain promote, siapa mau servis aircon rumah tu bah, PM lah ya, saya kasih harga, kasih sayang. Jadi mana kita tengok bagaimana sebenarnya research orang tengah teropong dalam FB kita. Dia tengok bagaimana orang respon pada perniagaan kita. Bila orang buat research, maka orang ada pilihan, orang ada option. Betul kan? Orang ada option untuk buat. Jadi maknanya kalau kita tonjolkan kita punya konsep itu, apa kepakaran kita kena tajuk topik-topik tu lebih khusus lah. Saya pandai dalam bidang apa contoh dia kan. Kalau kita ada repair aircon, dalam kompresor tu ada kapasitor contoh dia. Kapasitor bocor, aku bisa repairnya contoh. Jadi orang tu, dia boleh repair lah benda macam ni. Kompresor airconnya, motornya rosak. Ini macam ni. Sharing session ni ialah bagaimana, mari saya tunjukkan bagaimana nak servis aircon. Tunjuk secara percuma dalam live ke apa, orang tahu kita sedang sharing. Bagus lah. Cantik lah. Orang kenal kita. Jadi moga-moga orang nampak kita di laman sosial. Ini yang kita nak. InsyaAllah. Jadi kita tengok. Nanti bila orang dah banyak komen, kita akan jadi top lah dekat FB search tu. Bukan ME search FB search. FB search. Jadi maknanya kita tengok orang buat pilihan. InsyaAllah. Maka dengar respon pelanggan. Apa pelanggan punya respon. Carian di Google, yes. Betul? Cuba je cari carian di Google macam mana. Kemudian kita nak buat page kita tu nanti, kita kena tahu apa carian tu, nama apa yang dekat. Yang dekat-dekat nak sampai kita. Cuma kadang-kadang nama tu orang lain dah ambil, kita tengok apa yang hampir. Tuan-tuan boleh tengok, betul? Kena cuba, kena rajin je try.
Kalau carian Google, banyak. Kemudian kita tengoklah orang akan tengok apa testimoni kita. Terima kasih atas kepercayaan untuk sediakan pelamin. Ni kalau mana ini yang mana segi kahwin lah. Ataupun kita yang jual baju, kita sediakan juga pakaian pengantin. Kita buat hemat rundingan. Pengantin daripada muda sampai ketua boleh jadi pengantin. Contoh. Mana yang dah berumur juga boleh pakai baju pengantin. Jadi ni antaralah kaedah-kaedah dia, dan pelanggan juga akan tengok promotion kita, apa yang kita boleh bagi. Jadi inilah antara beberapa kaedah yang kita boleh kongsikan dalam online marketing, insya-Allah. Okey tuan, ada apa-apa persoalan? Ada apa-apa persoalan takat ni? Saya nak dengar suara, boleh tak? Boleh tak unmute sekejap, saya nak dengar suara tuan-tuan dan puan-puan. Boleh unmute sekejap. Nak dengar suara, dapat feel. Boleh katakan sesuatu, respon tuan-tuan dan puan-puan. Masya-Allah. Baik. Okey Alhamdulillah. Okay. Jadi jadi boleh mute balik, boleh mute balik insya-Allah. Baik. Pada masa yang sama saya akan kongsikan sedikit maklumat. Sebenarnya disebabkan kita terkesan dengan kejatuhan ekonomi oleh COVID-19 ini, sebenarnya ada package rangsangan ekonomi yang disediakan oleh pihak kerajaan sebenarnya, Okey. Secara asasnya setiap bantuan ini akan dipantau oleh pihak treasury, iaitu pihak perbendaharaan di bawah Kementerian Kewangan, di bawah MOF. Jadi kalau tuan-tuan memerlukan maklumat secara asas, tuan-tuan boleh layari laman web yang tertera di skrin tuan-tuan dan puan-puan, boleh email dan juga buat panggilan telefon. Cuma bila buat panggilan telefon tu jangan terkejut kadang-kadang dengar suara budak, sebab saya dah cuba telefon mereka ni bekerja daripada rumah juga. Kadang-kadang dengar anak menangis. Tuan-tuan jangan terkejut pula. Ni betul ke pejabat ni? Tak, memang mereka bekerja daripada rumah, masih bekerja daripada rumah. Kalau dengar budak-budak menangis tu biasalah. Maknanya memang boleh membuat panggilan dengan mereka. Selain daripada itu, ada pengkhususan untuk SME, iaitu small medium punya enterprise lah. Perniagaan-perniagaan yang kecil dan juga sederhana. Ada dia punya hotline dia, tuan-tuan dan puan-puan boleh call lah, sebab saya dah cuba call mereka. Sebabnya saya nak mendapatkan kepastian, saya takut saya bagi maklumat yang salah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tak, ini adalah sahih, saya dah confirmkan mengenai nombor-nombor telefon ni dan juga website ni, saya dah tengok dan memang benar. Dan ini ialah spesifik kepada prihatin, website yang dibina khas untuk kita yang ada masalah dari sudut kewangan ke, perlukan bantuan nasihat ke, pun ada juga secara percuma di dalam website ni, boleh pergi. Jadi kalau kita tengok dekat sini ada nombor telefon dia, sama lagi lah yang prihatin treasury. Boleh masuk. Jadi kalau kita tengok, kalau tuan-tuan ada masuk dalam Telegram, grup Telegram, ada Telegram prihatin. Prihatin. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk Telegram tu, banyak maklumat dia disalurkan melalui Telegram itu. Jadi kalau kita tengok, inilah beberapa jenis bantuan, tambahan bantuan kemudahan PKS dan usahawan mikro. Banyak benda. Jadi ini antara inisiatif-inisiatif yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk membantu kita lah. Saya juga usahawan, saya juga terkesan, saya juga explore benda-benda macam ni. Saya juga berusaha untuk mendapatkan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan jugalah. Ni saya bila bertemu dengan tuan-tuan ni, semangat saya semakin bertambah. Keyakinan kita semakin buat kuat. Kita kena hidup dalam jemaah. InsyaAllah akan dimudahkan. Ni ada hub PKS. Tuan-tuan boleh masuklah. Website ni semuanya benar. Di bawah MEDAC, MEDAC. Semua ada. Dan agensi, banyak agensi sebenarnya yang memberikan bantuan di bawah MEDAC. Di bawah MEDAC, kalau kita tahu SME Bank ada, Bank Rakyat juga salah satu agensi di bawah MEDAC. Tekun Nasional, InScan. InScan ni Institut Keusahawanan Negara. Jadi maknanya ni antara beberapa. Saya mohon sangat kalau tuan-tuan ada terkesan dari segi sudut keuangan, mohonlah pada mereka ini, mohon, tolong sangat. Sebabnya kadang ada setengah orang produk pun tak ada, tapi kita ada produk, kita ada resources yang lain. Kalau kita tengok BMC kita tadi, kita ada resources yang lain. Mungkin satu resources je kita tak ada, mungkin modal.
Yang lain semua kita ada dah. Then dapatkan bantuan modal di sini. Di dalam website ini. Saya mohon sangat dan saya doakan kita semua berjaya melepasilah cabaran COVID-19 ini dan juga ekonomi yang sedang kita kita sedang berada ini. Jadi moga-moga sedikit perkongsian ini mendapat manfaat dan itu saja daripada pihak akademi. InsyaAllah saya juga memerlukan doa tuan-tuan dan puan-puan untuk kemaslahatan Akademi PKNS dan juga apa juga perniagaan yang kita cuburi, insyaAllah. Jadi itu saja. Jadi saya nak serahkan balik kepada James Dean, Encik Ridwan ada, Encik Ridwan. Jadi saya stop dah sharing saya Baik. Itu saja. Jadi saya serahkan kepada Encik Ridwan. Okay, terima kasih kepada penceramah kita Encik Rizwan Said dan juga kepada Encik Hamizi Hamzah dalam menyampaikan ilmu dan tips kepada kita pada hari ini. Syabas diucapkan kepada Tuan dan juga pihak Akademi PKNS. Semoga program ilmu kita pada hari ini memberi manfaat kepada semua pihak. Baik. Terutama kepada usahawan tempatan yang terjejas akibat impak COVID-19 dan juga PKP dan juga PKPB pada hari ini. Didoakan anda semua usahawan tempatan diberikan kekuatan, taufik hidayah dan juga kejayaan kepada kita semua dalam mengharungi cabaran ini. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, untuk makluman juga kepada para peserta, kita akan menghantar email borang penilaian bagi program ini untuk makluman balas tuan dan puan-puan. Pada para hadirin dan juga hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dengan berakhirnya sesi bimbingan bisnes ini, Encik Ridwan. Ya. Ya, maaf ya, sebab tadi saya dah minta dengan PKNS untuk diberikan, kalau boleh diberi kesempatan untuk kita punya usahawan-usahawan ni bersoal jawab lah. Kalau ada yang ingin dorang inilah soal kepada para penceramah. Boleh tak penceramah? Boleh, insyaAllah. Okey. Okey, soalan dibuka kepada peserta untuk diajukan kepada penceramah. Dipersilakan peserta. Apa saja soalan, insyaAllah kalau kami boleh jawab, kami bantu. Boleh jawab, insyaAllah. Okey, ada daripada Mina Trading. Okey, akademi daripada untuk program usahawan ini kami memang buat dari segi sudut cakap permulaan untuk kesedaran saja dulu. Jadi sebenarnya untuk kursus usahawanan kami memang menggunakan BMC secara sepenuhnya. Cuma buat masa ni kami belum bersedia untuk merancang nak selepas PKP ini berakhir, insyaAllah kami akan cuba untuk membuat kembali dengan yang sepenuhnya. Jadi insyaAllah apa-apa saja maklumat nanti kami akan sampaikan kepada pihak Sedco dan pihak Sedco mungkin akan menyampaikanlah kepada tuan-tuan dan puan yang berminat, insyaAllah. Terima kasih banyak atas kepercayaan pihak tuan. Terima kasih tuan. Kita buka lagi sesiapa yang ingin bertanya. Ataupun cadangan-cadangan kah daripada pihak peserta? Yes. Mungkin kalau tak terfikir pada ketika ini, mungkin boleh tuliskan ke WhatsApp ataupun email kepada kami. Ada email kami, nanti boleh minta kan. So insyaAllah daripada email itu kita boleh start communicate lah. Mungkin kita akan boleh bantu sedikit. Itu hasrat kami itulah insyaAllah. Sekiranya tiada persoalan lagi pada kali ini, izinkan untuk saya menutup program kita pada hari ini.
Untuk makluman semua, esok kita akan melakukan sesi untuk kedua, tetapi melalui kami punya subsidiary iaitu Setcoves, di mana subsidiary Setcoves ini juga mempunyai ada dua skim, satu skim usahawan siswaza dan juga skim usahawan teknikal. Jadi kita melalui Setcoves akan memanjangkan usahawan yang juga di bawah seliaan Setcoves. Jadi sesi kedua ini adalah seperti juga pada sesi pertama, iaitu sesi pengenalan. Jadi kerjasama Setco dan Akademi PKNS ini merupakan salah satunya julung kali pertama diadakan daripada pemahaman saya, Akademi PKNS dan juga Setcoves ini, Akademi PKNS dan juga Setco pertama kali melakukan kerjasama dalam program usahawan Setco, dan juga program ini seumpamanya pertama sekali dilakukan di Malaysia. Itu yang saya faham daripada pihak Akademi PKNS. Ya. Selepas ni, kalau tak silap saya, program ini adalah pertama di Sabah dan juga pertama di Malaysia. Selepas itu, Akademi PKNS akan buat juga program selepas Hari Raya. Betul, Tuan? Betul. Ya. Betul. Doakan Tuan, doakan kami. Ya. Mungkin doakan kita sama-sama berjaya, Tuan. Ya. Amin. Mungkin di masa akan datang kita akan buat juga lah program yang seumpama seperti ini. InsyaAllah. Okeylah. Nak makan kerepek betik ni, Tuan. Apa dia? Kerepek betik. Kerepek betik ni. Allah. Okeylah tuan dan puan-puan sekalian, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, dengan berakhirnya sesi bimbingan bisnes ini, program usahawan bangkit berjalan harus diteruskan. Sebelum majlis melabuhkan tirainya, izinkan kami mengambil kesempatan ini untuk memohon ampun dan maaf seandainya kami menerajui program ini terdapat tutur dan ungkap bicara yang menyinggung hati dan jiwa. Sesungguhnya apa yang terbaik itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang selainnya adalah kerana kelemahan kami sendiri. Sekalung budi penghargaan terima kasih yang tak terhingga daripada pihak Setco kepada semua sama ada yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan program ini. Kepada